Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna binti Nur Zabani, nombor matrik 064296. Pada hari ini saya bersama 4 orang ahli kumpulan saya akan membentangkan ringkasan keratan teks daripada kitab Bughayatul Tullab, muka surat 242 dan 243 beserta dengan 15 hukum dan 20 persoalan. Keratan teks pada muka surat 242 ini membincangkan tentang halal haram sembelihan orang Islam dan orang bukan Islam. Adakah kita menganggap bahawa hasil sembelihan orang bukan Islam ini boleh dimakan atau tidak? Baiklah, perlu diketahui bahawa memakan sembelihan non-Muslim tidak dibolehkan dalam Islam kecuali sembelihan yang dimaksudkan berasal daripada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Oleh itu, sesiapa yang berada di negara bukan Islam, kebanyakan sembelihannya dilakukan oleh orang Kristian dan Yahudi. Jadi, halallah makanan sembelihan mereka, bahkan tiada khilaf yang disebut dalam kitab Al-Tuhfah. Dan jika sembelihan dilakukan oleh seorang penyembah berhala atau orang yang murtad, maka sembelihannya secara tidak langsung menjadi haram dimakan. Alat perburuan orang kafir dan orang Islam adalah seekor anjing dan sebatang anak panah. Maka, apabila alatan perburuan orang kafir Majusi sampai terlebih dahulu, sebelum sampainya anak panah anjing orang Islam, maka kita juga diharamkan memakan daging buruan tersebut. Akan tetapi, apabila alat perburuan orang Islam sampai terlebih dahulu dan keadaan binatang itu kelihatan lemah, kemudian diikuti oleh alat perburuan orang kafir pula sampai, maka daging perburuan itu masih boleh dimakan oleh orang Islam. Namun, lain pula dalam situasi apabila kita tidak tahu alatan buruan yang manakah terkena binatang buruan dahulu dan berasa was-was, maka haramlah ia kerana ditolak hukum yang mengharamkannya. Nama saya Nurul Ain Syazwani binti Muhammad Razali, nombor matrik 064733. Seterusnya, saya akan menerangkan secara ringkas keratan teks kedua muka surat 243. Seperti yang kita tahu bahawa di dalam Islam, syarat untuk menyembelih adalah orang Islam, mumayyiz bagi lelaki dan juga golongan kafir ahli kitab yang telah disepakati ulama dunia yang tiada perbezaan dan sah niatnya. Terdapat 5 jenis masalah yang dapat dikeluarkan daripada teks ini, iaitu penulis menyatakan bahawa kanak-kanak yang tidak mumayyiz, orang mabuk, perempuan haid, khunsa, orang buta dan orang gila tidak dibenarkan untuk berburu sama ada mereka menggunakan anak panah ataupun anjing. Seterusnya, melalui sepakat ijma', mereka mengatakan halal memakan bangkai ikan dan belalang walaupun ia mati hasil daripada perburuan orang Islam maupun orang kafir melalui riwayat Sahih Ibnu Umar. Demikian lagi, telah dinyatakan di dalam kitab Nihayah, mereka telah membincangkan tentang hukum berkaitan penyembelihan ikan dan hukum memakan ulat sama ada jika kita sukar untuk membezakan ulat daripada makanan tersebut ataupun jika ulat itu terpisah daripada makanan. Mereka juga ada menyatakan jenis-jenis ulat yang boleh dimakan seperti ulat cuka, ulat buah-buahan dan ulat bijian. Akhir sekali, Syabri Amlisi pula beliau ada menerangkan cara menyembelih ikan yang menyerupai jari manusia iaitu dengan sembelihan pada insang ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fatimah Hanifah binti Muhammad Hanafi, nombor matrik 064402. Saya akan mengeluarkan 15 hukum berdasarkan teks yang Ustaz bagi. Baiklah, penerangan yang pertama. Jika orang Islam yang melakukan penyembelihan dari sepotong daging yang terbuang, hukum di sini adalah halal. Manakala penerangan yang kedua, jika sepotong daging binatang yang terbuang itu disembelih oleh orang bukan Islam, hukum di sini adalah haram. Penerangan yang ketiga, melakukan penyembelihan seperti membunuh binatang dengan menggunakan anak panah ataupun seekor anjing, hukumnya adalah haram. Penerangan yang keempat, jika memakan daging binatang yang dibunuh menggunakan alat pemburuan kafir Majusi terhadap binatang buruan tersebut sama ada ia mati ataupun binatang itu kelihatan lemah seperti nyawa-nyawa ikan, hukum di sini adalah haram. Penerangan yang kelima, jika mati binatang pemburuan dengan 2 luka yang disebabkan oleh alat pemburuan orang Islam dan kafir Majusi, sedangkan tidak diketahui alat manakah yang sampai terlebih dahulu, hukum di sini adalah haram. Penerangan yang keenam ialah jika orang Islam memakan sepotong daging binatang yang diburu oleh anjing orang kafir, hukum di sini adalah haram. Penerangan yang ketujuh, sekiranya dia seorang Islam
memanah kemudian dia murtad ketika sampainya anak panah kepada binatang buruan tersebut, maka hukumnya adalah haram. Penerangan yang ke-8, sembelihan yang dilakukan oleh kanak-kanak yang tidak mumayyiz iaitu belum mencapai akil baligh serta dalam keadaan mabuk. Hukum di sini adalah sah. Penerangan yang ke-9, kanak-kanak yang tidak mumayyiz, orang gila atau orang yang mabuk, hukumnya adalah makruh berburu kerana takut tersalah sembelihannya. Penerangan yang ke-10, pemburuan yang dilakukan oleh orang buta dengan menggunakan anak panah atau anjing walaupun diberi panduan oleh orang yang melihat kerana dia tiada niat yang sah untuk melihat binatang yang diburunya itu, maka hukum di sini adalah haram. Penerangan yang ke-11, memakan bangkai ikan dan belalang sama ada ikan tersebut mati hasil dari pemburuan atau mati dengan sendirinya, hukum di sini adalah halal. Penerangan yang ke-12, menyembelih seekor ikan melainkan seekor ikan yang besar ataupun kita yakin panjang nyawanya, maka hukum di sini adalah makruh. Manakala penerangan yang ke-13, sembelih seekor ikan itu lebih baik daripada diketuk untuk memberi ruang ikan itu mati, hukum di sini adalah sunat. Penerangan yang ke-15, ulat yang terjadi daripada makanan apabila dimakan ia sama ada ulat tersebut hidup ataupun mati seperti ulat cuka, ulat buah-buahan dan ulat bijian dimakan. Kerana sukar untuk kita membezakan ia daripada makanan tersebut, kerana ulat itu telah terjadi sebahagian daripada makanan itu, maka hukum di sini adalah halal. Manakala penerangan yang terakhir iaitu penerangan yang ke-15, jika kita memakan ulat dan makanan yang dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain daripada makanan itu atau ia bercerai daripada makanan tersebut dengan sendirinya, kemudian ia datang semula, maka hukum di sini adalah haram. Seterusnya 20 soalan berdasarkan keratan teks. Soalan yang pertama, bagaimanakah susunan daripada setiap fasal? Adakah disebut perkataan syah dan peringkat dan lain-lain? Jawapannya adalah ya, susunan dalam keratan teks tersebut terdapat perkataan syahdan pada bahagian syarat untuk sembelihan kanak-kanak yang mumayyiz atau ahli kitab yang tiada khilaf dan tiada paksaan kerana sah qasadnya iaitu niat. Soalan kedua, berapakah bilangan masalah yang terdapat di dalam keratan teks tersebut? Jawapannya adalah terdapat 8 masalah berdasarkan keratan teks tersebut. Soalan ketiga, adakah terdapat dalil Al-Quran atau hadis di dalam teks tersebut? Jikalau ada, sertakan bersama dengan contoh. Jawapannya adalah terdapat hadis di dalam teks di atas bahawasanya hadis ini diriwayatkan oleh riwayat Sahih Ibnu Umar. Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalalkan 2 bangkai yakni ikan dan juga belalang serta dimaafkan belalang dan ikan yang kecil bersama tahinya kerana sukar untuk membezakan. Contoh hadisnya ialah uhilat lana maikatani al-hautu wal hijarat. Soalan keempat, adakah hadis di dalam teks tersebut berserta sanad penuh atau ringkas sahaja disandarkan kepada sahabat Nabi atau terus disebut hadis tanpa sanad? Jawapannya adalah hadis ini hanyalah menerangkan secara ringkas sanadnya yang disandarkan melalui riwayat Sahih Ibnu Umar. Soalan kelima, berdasarkan pendapat ulama, apakah yang biasa disebut dan dirujuk oleh pengarang? Jawapannya, salah satu yang disebut dan dirujuk oleh pengarang ialah ulama Syabri Amlisi. Dalam hal ini, pengarang mengambil pernyataan Syabri Amlisi yang menyatakan bahawa menyembelih ikan daripada ekornya itu adalah makruh hukumnya. Soalan keenam, apakah kitab yang pengarang rujuk dalam satu-satu masalah? Jawapannya adalah terdapat 2 kitab yang digunakan oleh pengarang. Antaranya ialah yang pertama kitab At-Tufah dan yang kedua adalah kitab Nihayat. Soalan ketujuh, adakah terdapat contoh bagi permasalahan yang kabur? Jawapannya adalah ya, permasalahannya adalah mengenai kedua-dua alat pemburuan antara orang Islam dan juga kafir Majusi yang tidak diketahui alat mana yang sampai terdahulu sama ada membunuh atau melukai binatang. Contohnya, jika anjing kafir Majusi terlebih dahulu membunuh binatang buruan itu, kemudian datang pula anjing orang Islam memakan binatang itu, maka haramlah orang Islam memakan binatang buruan tersebut. Soalan ke-8, adakah disebut nama gelaran ulama beserta contoh? Jawapannya adalah ya. Salah satu ulama yang disebut oleh dan dirujuk oleh pengarang ialah ulama Syabri Amlisi. Dalam hal ini, pengarang mengambil pernyataan Syabri Amlisi yang menyatakan bahawa penyembelihan ikan itu daripada ekornya adalah makruh. Soalan ke-9, adakah disebut status sesuatu masalah seperti yang muktamad? Jawapannya adalah status sesuatu masalah yang muktamad adalah halal memakan bangkai ikan dan belalang
Buktinya, terdapat sepakat antara ijma' menyatakan bahawa bangkai ikan dan belalang halal dimakan sama ada ikan tersebut mati hasil daripada pemburuan orang Islam ataupun orang kafir. Soalan yang ke-10. Adakah gaya penulisan mudah untuk dibaca dan difahami bagi generasi sekarang? Jawapannya adalah gaya penulisan Jawi klasik yang digunakan oleh penulis agar sukar untuk difahami jika tidak diteliti dengan baik serta tanpa bimbingan dari yang lebih arif. Hal ini boleh mengakibatkan tersalah faham tentang sesuatu isu. Contohnya, dalam ayat ini ia menunjukkan kedua-dua alat pemburuan orang Islam dan kafir Majusi tidak diketahui alat yang manakah sampai terlebih dahulu kepada binatang itu, sama ada kedua-dua alatan tersebut membunuh ataupun alatan tersebut diketahui yang manakah sampai terlebih dahulu ataupun ia melukai binatang itu daripada tertib, padahal tidak mematikan salah satu daripada dua luka pada binatang beruang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Infitah binti Abdul Halim, nombor matriks 063645. Saya akan membentangkan berkaitan dengan 10 soalan yang seterusnya. Bagi jawapan untuk soalan yang ke-11, terdapat penerangan yang tergantung maknanya. Antaranya ialah pada awalnya diterangkan berkaitan dengan masalah orang buta, haram hukumnya memburu menggunakan anak panah atau anjing walaupun diberi panduan oleh orang yang boleh melihat. Kemudian secara tiba-tiba pengarang menyatakan mengenai persepakatan ijma' halal bagi bangkai ikan dan belalang sama ada mati hasil daripada perburuan orang Islam atau orang kafir. Bagi soalan yang ke-12 pula, sistem edit yang digunakan adalah tersusun. Contohnya dalam ayat ulat yang terjadi daripada makanan apabila dimakan ia sama ada ulat tersebut hidup ataupun mati, seperti ulat cuka, ulat buah-buahan dan ulat bijian, hukumnya adalah halal dimakan kerana sukar untuk kita membezakan ia daripada makanan tersebut kerana ulat itu telah menjadi sebahagian daripada makanan itu. Ayat di atas terdapat nota dan koma setelah diedit. Bagi jawapan nombor soalan yang ke-13, di dalam keratan teks tersebut, pengarang ada mengalih satu tajuk perbincangan ke tajuk perbincangan yang lain. Contohnya, pengarang menyatakan berkenaan hukum bagi ikan yang ditelan oleh ikan yang besar adalah halal melainkan jika ia berubah dan terputus-putus. Kemudian, ikan yang ditelan itu berubah menjadi tahi, maka ianya haram. Selepas itu, pengarang terus masuk ke topik yang lain iaitu mengenai ulat yang ada pada makanan seperti ulat cuka, ulat buah dan ulat bijian yang hidup atau mati. Soalan yang ke-14 pula, ia terdapat khilaf di kalangan ulama bagi golongan perempuan yang haid, unsah iaitu yang bermaksud golongan yang mempunyai dua alat sulit tetapi lebih pada perempuan dan orang yang bisu dalam memburu. Bagi soalan 15 yang berbunyi, adakah ayat Quran atau hadis disebut beserta dengan terjemahannya oleh pengarang? Dalam keratan teks terdapat satu hadis beserta dengan terjemahannya iaitu daripada riwayat Sahih Ibnu Umar, uhilat lana miqatani al-haud wal hujurat, yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan dua bangkai yakni ikan dan belalang. Bagi jawapan untuk soalan yang ke-16, kaedah yang digunakan oleh pengarang apabila hendak mengatakan perkara tersebut telah disebut sebelum ini adalah dengan menggunakan ia. Contoh ayat, jika perburuan dilakukan oleh Islam dengan anjing atau anak panah Majusi, maka ia halal. Ia dalam ayat tersebut kembali kepada memakan daging. Soalan yang ke-17 yang berbunyi, berapakah bilangan kitab yang dirujuk dan disebut semasa ditulis satu-satu fasal? Terdapat dua sahaja bilangan kitab yang dirujuk oleh pengarang di dalam keratan teks yang diberikan di antara muka surat 242 dan 243 iaitu kitab At-Tufah dan kitab Nihaya. Jawapan soalan yang ke-18 pula, pengarang ada menyebut masalah mengenai ijma', antaranya ialah sepakat ijma' mengatakan bahawa bangkai ikan dan belalang halal dimakan sama ada ikan tersebut mati hasil daripada perburuan orang Islam atau orang kafir yang tidak halal pemburuannya atau mati dengan sendiri. Soalan yang ke-19 yang berbunyi, apakah perkataan Arab yang telah dimelayukan? Yang pertamanya ialah murtad, orang yang berpaling daripada agama Islam. Dan yang keduanya ialah harakat madbu, iaitu yang bermaksud nyawa-nyawa ikan. Yang ketiga ialah mumayyiz, orang yang dapat membezakan antara yang baik dan buruk. Dan yang keempatnya adalah syahdan, seperti yang kita ketahui. Soalan yang ke-20 yang berbunyi, secara umumnya adakah kitab ini sesuai digunakan oleh pelajar Uniza? Secara kesimpulannya, berdasarkan pendapat saya, kitab ini sesuai digunakan oleh pelajar Uniza kerana dapat membantu para pelajar menguasai dan mempelajari tulisan Jawi bagi memudahkan membaca Al-Quran kerana kalam Allah itu bersumberkan tulisan Arab yang juga hampir sama keseluruhannya dengan tulisan Jawi.